Sila Kuala Semau. Terima kasih Tan Sri. Baik, saya juga turut mau bicara tentang rang undang-undang bagi mengangkat dan memperbaiki urus takbir perniagaan perkhidmatan wang 2011 dan yang dipertua. Ramai yang telah berucap, maka saya tidak perlu mengulangi perkara-perkara yang telah disebut. Mungkin sekadar untuk mengingatkan kerajaan bahawa bermula daripada tekanan yang baru-baru ini didedahkan oleh Global Financial Integrity itu, pada kedudukan ranking Malaysia di antara yang 5 teratas, China mendahului negara-negara lain dalam keterlibatan mereka melakukan ataupun terlibat dalam apa yang disebutkan sebagai illicit outflow fund ataupun keluar masuk wang secara haram. Dan kita telah pun disebutkan jumlahnya 888 bilion pada tahun 2000 sehingga 2009. Saya kira perkara itu sebenarnya mungkin ada, mungkin tidak, tetapi kita minta seperti mana yang diminta oleh Bagan supaya perkara ini diperhatikan dengan lebih teliti. Bagan mencadangkan satu Suruhanjaya. Pada saya mungkin perkara itu adalah satu keperluan, tetapi apa yang nyata hari ini sehingga kini kita semacam disedarkan dengan satu kejutan bahawa selama hari kita bercakap tentang memiliki satu sistem kewangan yang canggih, yang baik, mungkin kerana kerangka legal ataupun undang-undang itu telah kita turunkan dengan baik. Tetapi khususnya dalam Akta BAFIA itu, Banking and Financial Services Industry itu, Banking and Financial Industry Act itu, tetapi apa yang terlepas pandang adalah kegiatan-kegiatan yang tidak juga kurang pentingnya, Tan Sri Yang Di-Pertua. Di sini kita berbicara tentang itu, yang terlepas daripada radar dan daripada ruang lingkup tugasan BAFIA, Akta itu. Jadi ini yang menjadi pertikaian hari ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, dan perkara yang kita bahaskan ini dia tidak termasuk dalam hal-hal BAFIA. Baik, saya teruskan dengan menyebutkan bahawa apabila kita bercakap tentang meletakkan undang-undang ini, sebenarnya kita perlu membuat pengakuan juga bahawa kalau kita lihat daripada segi kegiatan kewangan yang saya kira rata-ratanya menjadi perkara besar dalam meletakkan undang-undang ini, adalah apa yang dikatakan sebagai the remittance economy ataupun ekonomi pemindahan wang, yang sekaligus mengingatkan kita bahawa negara ini sangat bergantung kepada pekerja asing. Yang 1.9 juta itu adalah secara sah, dan 2 juta lagi itu mungkin tidak sah walaupun tidak haram. Macam mana saya pun tidak faham. Jadi pokoknya 4 juta kita bergantung kepada pekerja asing daripada Indonesia, Nepal dan Bangladesh umpamanya. Dan daripada kegiatan pemindahan dan remittance inilah keperluannya, Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk kita melengkapkan services yang disebutkan sebagai, dalam istilahnya apa yang disebutkan sebagai remittance service providers itu. Nak kata tidak semua tak disusun pun tak betul juga, sebab secara rasmi dan formalnya kita miliki 22 commercial banks yang memberikan RSP ini, remittance service providers ini. Kita punya 2 national saving banks dan 38 non-banks, seperti Western Union dan MoneyGram dan seumpamanya. Kepala Menteri, perkara ini adalah sekaligus pengakuan negara bahawa kita terlalu banyak ataupun kita
kita masih kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja ini, dan rata-ratanya mereka adalah low skill, low cost labours. Jumlah remittance ekonomi ini, dan Sdn Dipertua, adalah kejutan untuk kita diberi peringatan. Sebanyak tak kurang daripada 36.5 bilion dalam tahun 2009 saja, dan akan rata-ratanya punya peningkatan setiap tahun dalam kurang lebih 12 hingga 15% peningkatan setiap tahun. Jumlahnya besar, Tan Sri Yang Dipertua. Maka apa yang malang kalau ia berlaku pada sistem yang rasmi, seperti ada sistem-sistem seperti SWIFT sistem dan sebagainya, itu yang dikendalikan oleh institusi-institusi yang punya license, ya, yang memberikan apa yang dikatakan sebagai remittance service provider itu. Tetapi malangnya juga, Tan Sri Yang Dipertua, 90% ya pekerja-pekerja asing ini menggunakan sistem yang non formal itu. 90%. Maka sebagian besarnya adalah menggunakan money exchanges ini ataupun pengurup wang ini. Dan di situ apa yang menjadi ya satu yang cukup mengecewakan dan cukup malang dan cukup tidak bertamadun sifatnya adalah urus takbir dalam hal ini tidak dapat dikawal. Maksudnya tidak ada rekod, tidak ada proper recording tentang sebanyak mana jumlah yang dihantar keluar, ya, yang dengan kata lain, dengan tidak ada recording inilah, maka kita tidak tahu how much outflow of fund. Dan di situ juga boleh berlaku apa yang dikatakan pengubahan wang haram. Kalau mereka wang haram ini ringkas ceritanya adalah sumber wang itu daripada sumber-sumber yang diragui ataupun jelasnya haram, daripada drug transaction, drug trafficking dan sebagainya, maka ia boleh ya diberikan kepada satu pihak pengurup wang, diberikan di sini, diambil di Indonesia, diberikan di sini, diambil diambil di Nepal, di Bangladesh dan seumpamanya. Itu tidak ada kawalan dan Sdn Dipertua. Malang ya. We can brag about, dengan izin kita boleh berbangga dengan financial services kita yang cukup canggih, tetapi kita lepas pandang perkara ini. Ini yang juga adalah antara yang dimaksudkan keperluan yang saya faham daripada perlunya untuk ya dibentangkan dan dibahaskan akta perniagaan perkhidmatan wang ini, money services industri ini, supaya dapat ya diperhatikan segala keperluan-keperluan undang-undang. Mungkin juga kita berbicara tentang ada imposing of cap ataupun ada had-had yang perlu diizinkan diizinkan dihantar keluar dan sebagainya. Minta penjelasan. Ya. Terima Ketua. Saya mohon penjelasan Keluar Selangor. Kalau Keluar Selangor sebut soal transaksi ini tidak boleh dikesan akibat kecanggihannya sehinggalah dimanfaatkan hampir 80 hingga 90% daripada warga asing. Saya dapati ada juga lebihan 10% itu siapa yang memanfaatkan transaksi ini, sehingga ada berita mengatakan bahawa pihak-pihak tertentu menyalurkan wang sehingga jumlahnya 10 juta keluar negara dengan menggunakan sistem yang sama. Jadi bolehkah Keluar Selangor menjelaskan kepada Dewan ini sekiranya tidak menjadi halangan? Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Saya kalau bolehlah saya jawab, dan Sri, saya ingin jawab, tapi saya tidak punya asas dan maklumat untuk jawab. Kita izinkan Timbalan Menteri jawab, Kementerian jawab. Itu yang menjadi pertikaiannya hari ini, ya. Tapi kalaulah sifatnya itu satu yang dilakukan melalui apa yang dikatakan sebagai RSPs yang formal, ya, 22 commercial banks ini, dan itu boleh kita kesan, ya. Tetapi kalau dilakukan oleh pengurup-pengurup wang, ya,
with all due regard, dengan segala hormat kepada mereka itu, ia tidak dapat dikesani. And this is the greatest problem. Ini permasalahan paling besar dalam urus takbir keuangan di negara kita ini. Dan bagaimana sebuah negara berdaulat begini 53 tahun, kita lepas pandang semua. Tapi dan untuk berlaku adil, inilah juga masalah seluruh dunia. This is a global issue. But a global issue does not require, masalah global ini tidak mengizinkan kita juga macam yang lain lah dari segi kebobrokan mengurus perkara ini. Jadi kalau saya boleh teruskan sikit, kalau Kedah, itu jawapan saya. Kita minta timbalan. Saya masukkan itu ucapan saya, bagian pada ucapan saya, supaya timbalan menteri juga perlu jawab. Apa yang menjadi lebih mau diperhatikan sekarang ini adalah menurunkan undang-undang dan apa yang dikatakan sebagai peraturan-peraturan, supaya ianya, saya tidak dapat meneliti semuanya lagi, tapi apa yang ringkasnya, inilah dia yang menjadi ketirisannya. Inilah dia, tiris ke bocor ke, tergantunglah pada jumlahnya. Tetapi apa yang jelas adalah keperluan ini. Adapun nak saya kembali kepada persoalan illicit outflow of fund tadi, saya kira dan Yang Di-Pertua ada pertanggungjawaban yang mesti dibuat oleh kerajaan di Dewan Yang Mulia ini. Kerana yang lebih penting, maaf sebelum saya pergi ke situ, ini jugalah sebelum saya masuk kepada illicit outflow of fund, bersekali dalam illicit outflow of fund itu, pengeluaran secara haram ini, untuk menjawab sedikit kepada Kuala Kedah tadi, kita dengar tentang beberapa individu yang menghantar wang dalam jumlah yang banyak, dan ada juga yang terlalu canggih, yang membawa wang itu sendiri dalam beg. Mereka baru ada kita dengar seorang menteri besar dari sebuah negeri, tidak menteri besar, yang menteri besar yang baru ni, yang masih lagi, yang mantan tu tetap mantan lah, itu yang daripada negeri yang dekat kita ni. Tapi yang negeri yang paling banyak tu, negeri yang terbanyak punya bawa wang juga, dan ini cara-cara yang cukup canggih lah, canggih ke tak bertamadun, tak tahu lah. Mereka tahu tentang perundangan, tapi mereka songlap, mereka lakukan juga perkara-perkara seperti ini, dan mereka adalah pemimpin negara. Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, saya sikit lagi mau bicara tentang apa sebenarnya jumlah yang besar remittance ekonomi ataupun pemindahan wang oleh pekerja-pekerja itu. Satu, jumlahnya juga cukup besar. Kalaulah berlaku ketirisan, kebocoran, itu adalah puncanya, Tetapi yang saya mau bicarakan sini adalah punca illicit ataupun keluar masuknya wang, atau lebih penting lagi keluarnya wang secara haram itu pada jumlah, kalaulah saya boleh congak-congak, maknanya pada jumlah 80 bilion setahun. Dikatakan bahawa sebab utama adalah trade mispricing. Saya minta Timbalan Menteri menjelaskan bagaimana boleh berlaku trade mispricing itu. Bagaimana projek-projek besar yang dilakukan dan dijalankan oleh kegiatan-kegiatan GLC khususnya. Sama ada satu masa dahulu Sime Darby, di dalam projek-projek yang mereka gagal di mana, bukan di Kuwait, di Abu Dhabi, di mana? Lupa saya. Projek-projek yang seperti ini. Dan saya minta supaya Timbalan Menteri memberikan kita penerangan bagaimana boleh berlaku trade mispricing, bagaimana boleh berlaku trade kickbacks, bagaimana boleh berlaku tax evasion. Yang kesemua perkara ini, mereka yang terlibat dalam mega projek di luar ini sebenarnya tahu dan mereka bertanggungjawab, tapi mereka dengan sangat curang lakukan tahun demi tahun, projek demi projek, yang saya kira inilah antara sebabnya. Dan ini memerlukan, dan saya bersama dengan Bagan memerlukan perkara ini diperhatikan dan dipantau, bahkan dia disiasat oleh sebuah Suruhanjaya. Sebab trade mispricing, tax evasion,
kickback, skopin dan sebagainya inilah perkaranya. Tan Sri Yang Di-Pertua, inilah pertanggungjawaban yang diminta oleh Dewan Yang Mulia ini. Kalau yang kecil-kecil, pekerja-pekerja asing bawa hantar 500, 1000, 2000 sebulan, yalah, sebab mereka jumlah mereka ramai, 4 juta. Jadi itu pun menyumbang kepada illicit outflow of fund, ataupun itu pun tidak kira illicit mereka lakukan. Itu adalah sebenarnya keringat, ya, usaha mereka secara halal, ya, dan mereka menyara, ya, keluarga mereka. Itu tidak ada sana di sana ketirisan dan kebocoran. Tetapi ketirisan dan kebocoran itu sebenarnya berlaku atas trade mispricing, atas kickbacks, atas mengadakan pelbagai caranya, pelbagai mekaniknya of a special purpose vehicle lah, sebagainya, yang hari ini kita lihat bagaimana skopin di mahkamah di Perancis kerana perkara-perkara yang seperti ini. Dan inilah dia yang saya kira Tan Sri Yang Di-Pertua yang perlu dipertanggungjawabkan di Dewan Yang Mulia ini, lebih daripada hanya yang ikan bilis ataupun yang kecil-kecil ini yang menyara hidup dengan perjuangan dan dengan keringat mereka. Saya kira mereka layak diberikan segala urus takbir yang lebih baik, yang lebih tulus, dan kita bertanggungjawab dengan akta ini. Terima kasih Timbalan Menteri dan Kementerian yang mahu, ya, mengatur semua ini dengan governance, dengan urus takbir, tata kelola yang lebih baik. Tetapi saya sekali lagi menyebutkan bahawa dalam hal illicit outflow of fund itu, ia mesti menunggu pertanggungjawaban, dan kita mahu tahu dalam banyak projek mega, sama ada yang melibatkan GLCs atau pihak-pihak yang lain, ia perlu dipertanggungjawabkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mempertikaikan beberapa perkara ini dan saya menyokong apa juga yang baik yang mahu dilakukan. Sekian, terima kasih. Lepis.